أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Siapa yang tak solat on time sombong. Siapa yang tak suka baca Quran sebenarnya lalai. Dan Quran solat itu dua perkara sebagai ubat kerana dunia ini penuh dengan orang yang lalai sehingga boleh syirik dan ramai orang yang sombong sehingga berbuat kezaliman seperti Firaun laknatullah. Kita tidak mahu ia berlaku dalam agama kita. Kalau kita nak mohon ampun terus direct kepada Allah, tak perlu minta pada ustaz tolonglah ampunkan saya, minta Allah tidak ampunkan ada, saya. Perantaraan tak ada. Perantaraan tak ada. Direct kita, ya. Dan ini perkara yang penting tuan-tuan. Pasal apa? Khawatir ia menjadi budaya, ya, menjadi budaya. Apabila orang rasa bersalah, dia buat salah, dia rasa macam dia tidak layak untuk bercakap terus direct kepada Allah SWT. Dia kena panggil ustaz, dia kena panggil ulama, barulah dia rasa macam dia ini diterima oleh Allah SWT. Belajar tak ada masalah, ya. Kita berbaik, beradab dengan ulama, dengan ustaz, okey. Tetapi tidak boleh dijadikan budaya. Ini yang Allah nyatakan di sini tentang sifat ahbar war ruhban dalam agama Yahudi dan Nasrani yang menyebabkan terseleweng sehingga berlaku syirik dalam agama itu, ya, berlaku syirik dalam agama itu. Dan apakah yang mereka buat? Mereka ini layak kuluna amwalan nas bil batil, ya. Mereka menjadikan agama ni sebagai satu industri untuk mengaut keuntungan demi keuntungan. Mereka sanggup untuk cakap perkara tertentu, yang lain dia tak nak cakap. Pasal kalau cakap perkara tertentu nanti sponsor tak dapat bagi ustaz. Awak kalau penceramah, okey, awak cakap A saja, B awak jangan cakap. Kalau ada di kalangan anak kita, kawan kita ustaz penceramah, kalau kita buat begitu AJK Masjid, kena ingat bahawa kita sedang menyokong gaya cara hidup Yahudi dan Nasrani. Dan bagi penceramah kalau dapat tawaran daripada situ ustaz, ya, ustaz tolong cakap A, B jangan cakap pasal nanti sensitif, orang marah nanti pasal mereka ni ada bisnes yang bercakap tentang forex trading ke apa sebagainya. Nanti kita akan kena tutup mulut. Sebenarnya kita kena beritahu, kalau begitu tuan tak payah panggil saya. Ya, kita kena ajar anak kita yang belajar usuluddin ataupun belajar fiqh kemahiran ini agar jangan jadi orang agama yang merosakkan agama. Ini peringatan daripada Allah, termasuklah memakan rasuah, ya. Dalam hal ini orang agama adalah antara yang paling mudah untuk makan rasuah dalam kes sebentar tadi. Wa yasudduna an sabilillah, dan menghalang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal mereka ada pengaruh. Mereka ada follower. Zaman sekarang ustaz, ya, orang agama antara orang yang paling banyak follower dia. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, kita ambil pelajaran ini dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mari kita sama-sama kita melihat kepada sinopsis halaman 192. Daripada ayat yang ke-32, kita akan melihat kepada usaha daripada kumpulan yang bukan beriman memadamkan nur Allah, walaupun akhirnya gagal juga, ya, dengan dikirimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat 33
ya. Apakah fungsinya? Nanti kita akan lihat. Kemudian jalan hidup orang alim Yahudi dan pendeta Nasrani dalam berinteraksi dengan manusia. Salah satunya pada ayat 34-35 ini, mereka membeli ataupun makan harta ataupun duit manusia secara batil, ya. Ini yang kita ingin sama-sama beri perhatian agar kita tidak terjebak kepada kancah ini. Dan pada ayat yang ke-36 kita akan melihat kepada tentang jumlah bulan, ya. Kita tengok kepada sinopsis pada halaman yang seterusnya, iaitu jumlah bulan ada 12. Ini yang kita akan sama-sama lihat pada ayat 36 sebentar nanti. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna an يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4
حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Yang membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, resolusi kita sentiasa menyokong perjuangan meninggikan cahaya Allah. Yang pertama. Yang kedua, kita selalu amalkan sunnah Nabi dan ikut ajaran agama yang benar sebagaimana dalam ayat 33 dinyatakan tentang dinul haq. Dan yang ketiga, berhati-hati dengan tokoh agama dan sosial yang makan harta secara batil. Inilah peringatan Allah pada ayat 34. Allah, la ilaha illallah. Mengingatkan kepada perkataan pilihan kita, sama-sama kita lihat. Perkataan pilihan kita ialah perkataan qafi'a, iaitu maksudnya menghapuskan. 3 kali disebut dalam Al-Quran. Ada orang ingin menghapuskan, tetapi Allah tidak akan menghapuskan, malah menyempurnakan. Dan moga-moga kitalah yang akan membantu sempurnakan nur Allah dalam kehidupan. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Kita nak belajar sikit tajwid pada hari ini. Semalam kita sebut tentang kesalahan-kesalahan yang mungkin dan biasa berlaku di kalangan pembaca Al-Quran dalam menyempurnakan hukum yang kita kata simple, tapi ramai yang kadang-kadang tersilap, tak terlepas pandang, iaitu nun sabdu dan mim sabdu. Orang Melayu sebut sabdu lah, Safas. Okey. So bila kita jumpa saja nun dan mim sama dia ada sabdu ataupun tasydid di atas, maka kita kena baca dengan gunnah. Kita kena dengungkan, panjangkan dengung itu. Okey, kita lihat kesalahan. 2 lagi kita tambah pada hari ini. Semalam kita sebut memendekkan kadar gunnah. Innallazi tak cukup. Okey, yang kedua kesalahan tidak menyempurnakan dengung dengan betul. Kita sebut semalam contoh innallazi tak boleh baca contoh. Inna terus jelaskan dia punya izharkan, jelaskan dia punya sifat huruf nun itu dengan dia punya gunnah itu. Yang ketiga kesalahan kita tambah lagi 2 pada hari ini, iaitu menambahkan huruf mat sebelum huruf nun dan mi yang bertasydid tu. Macam ni. Inna kita baca kita buat kita panjangkan dulu. Sepatutnya selepas hamzah terus nun. Jangan tunggu lama-lama. Innallazi wa am dia tambah pula mak kat situ. Kadang-kadang benda tu tak perasan. Tapi kita tersalah apabila jumpa nun ataupun mi yang bersabdu. Maka terus masuk. Inna wa amma contoh. Dan yang keempat kesalahannya ialah tidak menyempurnakan dengung ketika wakaf. Ramai yang boleh dengung ketika tengah-tengah, tapi ketika wakaf dia tak perasan, rupanya dengung juga. Dan kalau kita baca surah Ar-Rahman pada ayat yang ke-74 tak silap, bila wakaf di hujung tu nun sabdu, tetap kena dengung. Contoh lam yatamithun, kena dengung juga sebab nun tu sabdu. Ramai di kalangan pembaca baca lam yatamithun. Bila sabdu maksud dia sama, waslan wa waqfan, tak ada beza. Tidak ada beza pada wakaf dan sambung. Lam yatamithunna ins kalau sambung. Kalau wakaf lam yatamithun. Jelas? Sampai tu? Jelas dengar?
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Nun, sabdu, walaupun ketika wakaf tetap dibaca panjang dengung itu. Wallahu taala a'la wa a'lam. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين